itu ya kesempatan kita menerusi ruangan Elite Rohani untuk harian ini, hati terhijab. Jadi kalau sudah hati terhijab itu konsekuensesnya istilahnya tu memang banyak. Mungkin orang tidak dapat dilihat secara mata kasar, tapi kehidupan yang kami rasa itu garantinya orang. Tepat sekali. Jadi pastikan seperti yang dikongsikan tadi, permakanan tadi haruslah kami tahu kehalalannya dan juga panjang akal, maksudnya tadi seperti Dr. Ustazah, angan-angan boleh tapi diselitkan dengan tindakan. Betul. Baik, Rampai Pagi belum berakhir, kita akan berehat seketika untuk bersama mengikuti siaran berita Sembilan Pagi dan menyusul selepas itu nanti satu bahan wawancara mengenai dengan pertandingan bercerita. Jadi siapakah sasaran untuk pertandingan tersebut, syarat-syarat yang telah pun ditetapkan, itu akan Auda dapatkan maklumatnya bersama dengan narasumber yang kami undang ke studio Rampai Pagi di pagi hari Jumaat hari ini, 7 Muharram bersamaan dengan 5 Ogos. Baik, ini kita akan berehat seketika. Kita berehat seketika dan pastikan terus saja menyaksikan Rampai Pagi kembali selepas berita. Beramallah dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui SMS bermula 14 Mac 2022 hingga 13 Disember 2022. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas Auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MASJ ID diikuti dengan jumlah sumbangan Auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST, Progresif dan ke 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas Auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tafsirnya, perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka pada jalan Allah samalah seperti menanam sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, tiap-tiap satu tangkai pula mengandungi 100 biji, dan Allah menggandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha luas rahmat dan limpah kurnianya lagi Maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura, bertukar-tukar pandangan untuk meningkatkan lagi kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura. Ini termasuk kerjasama industri hiliran, meneroka strategi untuk melindungi alam sekitar serta berkongsi pengalaman dalam pemulihan pasca pandemik COVID-19. Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama membincangkan perkara tersebut semasa kunjungan hormat dan majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Perdana Menteri Republik Singapura. Terdahulu, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman meneruskan atur cara keberangkatan ke Republik Singapura dengan berkenan berangkat menghadiri Morning Outdoor Activity di River Wonders kemarin. Berangkat sama ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia di River Wonders dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Teo Chee Hean, Menteri Kanan dan Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Kebangsaan, Tuan Yang Terutama Lawrence Wong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan, dan isteri Puan Wong,
Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Muhammad, Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Menteri Kedua Kesihatan dan Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Masyarakat Islam, dan Tuan Yang Terutama Dr. Muhammad Maliki Osman, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kedua Pendidikan dan Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura selaku Menteri Pengiring. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia antara lainnya melawat beberapa kawasan di River Wonders seperti Amazon Flooded Forest, Squirrel Monkey Forest dan Panda Exhibit. They will come and play with us at the playground. Very cooling, great morning. They don't go down, huh? They up only. They will go down. They will go down. They will walk around us. So over here, our animals, you can see what is it? Look at the turtle. I think people they were going to shoot. They don't attack people. They Very, very special trait rewarded with the food. okay, so you can see. Forest. So their main job in the jungle is actually in the forest. When our greater Karaso, they are like rodents, family. Pick it up from you. Oh, like that. They just take it, huh? They will that. They will do that, huh? Lawatan ini antara lainnya bertujuan untuk memberikan peluang berinteraksi dengan lebih mesra antara pemimpin-pemimpin generasi muda negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang jelas mencerminkan hubungan istimewa yang sekian lama terjalin daripada kedua-dua buah negara. Selain itu, ianya juga dapat meningkatkan ilmu pengetahuan tentang haiwan, flora dan fauna, kesedaran mengenai alam sekitar dan semula jadi, serta pemeliharaan binatang yang kian pupus. River Wonders merupakan sebuah taman yang menempatkan lebih 7,500 haiwan daripada 240 spesies habitat air dan hidupan liar dari seluruh dunia. Ini diikuti dengan majlis santap pagi. When the mom is eating, he's like. Sebelum berangkat balik, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah berkenan bertukar-tukar cenderahati bersama Tuan Yang Terutama Teo Che Hien. Don't think the fish. The fish are their friends. Only The fish. Okay.
Pada sebelah petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat mengadakan kunjungan hormat dan menghadiri majlis santap tengah hari yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Lee Hsien Loong, Perdana Menteri Republik Singapura. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Singapura. Semasa kunjungan hormat di West Drawing Room, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama antara lain membincangkan persetujuan kedua-dua belah pihak untuk mewujudkan program latihan bagi penjawat am negara Brunei Darussalam ke arah meningkatkan kapasiti dan kerjasama mereka di bawah sektor-sektor yang berkepentingan melalui penempatan kerja di agensi-agensi kerajaan Republik Singapura. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Republik Singapura. Semasa kunjungan hormat, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama juga menyentuh mengenai usaha mengembangkan kerjasama pendidikan. Satu beasiswa akan diperkenalkan untuk membukakan peluang kepada penuntut-penuntut negara Brunei Darussalam yang telah mencapai prestasi yang cemerlang untuk menyambung pengajian di peringkat menengah sehingga pengajian tinggi di Republik Singapura. Selesai kunjungan hormat, Duli Yang Teramat Mulia berangkat bersama Tuan Yang Terutama menghadiri majlis santap tengah hari di Banquet Hall. Status harian normal baharu COVID-19. 3 kes dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 673 kes sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 80.4%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin, 53.8%. Manakala liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 75.3%. Kementerian Kewangan dan Ekonomi petang kemarin mengadakan majlis sambutan awal tahun baru Hijrah. Majlis diadakan di kementerian berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Abang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid selaku Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Majlis diisikan dengan ceramah khas bertajuk Bersabar, Berikhtiar, Bertawakal dan Berdoa Menghadapi Ujian Memacu Wawasan Negara. Juga hadir Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Majlis diselenggarakan oleh Bahagian Penyelidikan dan Pengurusan Strategik Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Badan Ugama Islam Pasukan Polis Diraja Brunei petang kemarin juga mengadakan majlis sambutan awal tahun baru Hijrah. Majlis berlangsung di Surau Ibu Pejabat Polis Gadong. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Imam Surau berkenaan. Juga hadir Datuk Seri Pahlawan Awang Sulaiman bin Ali Din, Timbalan Pesuruhjaya Polis Diraja Brunei. Majlis diserikan dengan ceramah bertajuk Hijrah Menuju Wawasan Kehidupan yang antaranya mengimbas peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah Al-Mukarramah ke Madinah Al-Munawwarah. Majlis diteruskan dengan doa selamat bagi meraihkan kepulangan jemaah haji Pasukan Polis Diraja Brunei.
6 pegawai polis dinaikkan pangkat yang berkuat kuasa bermula 3 Ogos 2022. Kenaikan pangkat tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzadin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'du Khairwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei. 4 pegawai dinaikkan pangkat ke penolong penguasa polis dan 2 pegawai dinaikkan pangkat ke Ketua Inspektor Polis. Majlis diadakan di Dewan Banquet Mess, Kompleks Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei. Seorang bekas pengurus kanan di Data Stream Teknologi Sendirian Berhad DST, Zulkifli bin Haji Talib, telah dijatuhkan hukuman penjara selama 12 bulan mulai setelah didapati bersalah bagi 2 kesalahan di bawah bab 6(a) Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131. Siasatan yang dijalankan oleh Biro Mencegah Rasuah BMR mendapati bahawa defendant iaitu Zulkifli cuba memperolehi suapan yang berbentuk komisen sebanyak 5% daripada pengarah urusan syarikat Peace Company Sendirian Berhad sebagai ganjaran untuk menyokong syarikat Peace Sendirian Berhad untuk projek DST yang bernilai RM992,593.60. Hasil siasatan lanjut seterusnya mendapati defendant telah menerima suapan sebanyak RM15,000 sebagai sebahagian daripada komisen 5% daripada jumlah nilai projek yang diberikan kepada syarikat Peace Sendirian Berhad. Defendant telah didapati bersalah selepas perbicaraan di hadapan Yang Arif Magistrat Kanan Harnita Zelda Skinner yang menjatuhkan hukuman pemenjaraan selama 12 bulan ke atas defendant. Pendakwaan kes ini dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Hajah Suryana binti Haji Radin dan Kamal bin Syari sebagai peguam bela defendant. Orang ramai terus diingatkan agar berhati-hati dalam penggunaan peralatan elektrik yang melebihi beban dan tidak membuat pendawaian elektrik sendiri. Peringatan tersebut dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat berikutan dapatan mengenai kecuaian seumpamanya menjadi punca utama kejadian kebakaran di negara ini. Menurut statistik jabatan berkenaan, sebanyak 79 kes kebakaran melibatkan rumah dan bangunan dilaporkan dari bulan Januari hingga Jun tahun ini. Dari jumlah tersebut, 24 kes kebakaran melibatkan bangunan direkodkan dengan jumlah kerugian kes besar melebihi RM1.7 juta dan bagi kes kecil kerugian dicatatkan hampir RM6,000. Sementara itu, 55 kes melibatkan kebakaran rumah direkodkan dengan kerugian melebihi RM1.2 juta bagi kes besar dan kerugian melebihi RM4,000 bagi kes kecil. Sementara itu, punca utama bagi kebakaran struktur ialah 53 kes melibatkan elektrik dan 19 kes berpunca dari kecuaian individu termasuk masakan dan parunan. Bagi kebakaran hutan dan rumput, 213 kes dicatatkan. Dari jumlah tersebut, 106 kes adalah kebakaran hutan. Kedua-dua kes kebakaran tersebut dianggarkan melibatkan 257.58 hektar atau seluas 103 buah padang bola sepak. Sebanyak 213 panggilan diterima bagi kebakaran hutan dan rumput di keempat-empat daerah, yang mana 105 panggilan adalah dari daerah Brunei dan Muara. Dari bulan Januari hingga Jun lalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menangani kes-kes melibatkan kebakaran kereta 39 kes,
kemalangan kereta 12 kes dan kemalangan melibatkan kebakaran 4 kes. Jabatan berkenaan dalam pada itu akan meneruskan inisiatif dalam meningkatkan kesedaran orang ramai akan aspek-aspek keselamatan dan menangani kecemasan. Sehingga bulan Jun tahun ini, 970 kes kemalangan jalan raya dicatatkan dengan melibatkan 10 kes kehilangan nyawa, manakala kemalangan yang melibatkan motosikal ialah sebanyak 14 kes, basikal sebanyak 4 kes, jentera besar sebanyak 22 kes dan kes kemalangan melibatkan penjalan kaki ialah 6 orang. Statistik tersebut dikongsikan semasa taklimat program kesedaran keselamatan jalan raya bagi sektor kerajaan, khusus bagi pegawai-pegawai dan kaki tangan daripada Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya. Program merupakan salah satu inisiatif di bawah Pelan Strategik Brunei Darussalam Road Safety Strategic Plan 2025 dan bertujuan untuk memberi gekan dan meningkatkan lagi kesedaran serta pemahaman pemandu-pemandu dan pengguna-pengguna jalan raya tentang pentingnya keselamatan di jalan raya. Taklimat yang disampaikan oleh pegawai-pegawai daripada Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi beserta Jabatan Pengangkutan Darat menyentuh mengenai dengan peraturan lalu lintas dan denda-denda yang akan dikenakan jika gagal mematuhi peraturan tersebut. Sukan, kontingen negara meraih 1 emas, 1 perak dan 2 gangsa dalam Sukan Para ASEAN di Solo, Indonesia. Pingat emas diperoleh melalui acara lontar peluru menerusi Awang Heredan bin Haji Abdul Kadir yang juga meraih pingat perak melalui acara lontar lembing. Awang Syari bin Haji Jumak meraih pingat gangsa melalui acara lontar lembing. Sementara Awang Zainul Wardi bin Haji Tarib mendapat pingat gangsa dalam acara lempar cakera.